Ahmad dengan tajuk bukunya Mutiara Bonda. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Puan Nur Hidayah binti Rehman dengan buku bacaannya Power, Pengusaha Wang Ringgit Anda bagi memulakan sesi pertama ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Moderator, Puan Nur Hidayah Ismail. Yang saya hormati ahli panel dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih sebab undang saya sebagai panel untuk program Santai Ilmu FFC Suri 16 ini. Okey, buku yang saya pilih untuk dikongsikan ini bertajuk Power, Pengurusan Wang Ringgit Anda. Apa yang kita faham bila kita nampak perkataan power ni? Power tu sendiri sebenarnya dah melambangkan yang kebolehan untuk menguasai, untuk mempengaruhi. Sebenarnya power ni merupakan program pengurusan wang ringgit anda, merupakan singkatan bagi program pengurusan wang ringgit anda yang dibangunkan oleh Bank Negara Malaysia. Program ni bertujuan untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk celik kewangan, di mana dia menerangkan bagaimana untuk uruskan hutang dengan berkesan dan buat keputusan keuangan dengan yang bijak. Okey, program ini bertujuankan dia punya golongan sasaran ialah golongan muda, iaitu 18 tahun hingga 30 tahun, peminjam kali pertama dan bakal peminjam. Program ini telah dilancarkan pada 19 Januari dan diuluskan oleh syarikat milik penuh Bank Negara Malaysia, iaitu Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, AKPK. Rasanya semua pernah dengar kot, biasa dengar iklan dekat TV kan. Program ni ditawarkan dan dikendalikan setengah hari dan secara percuma. Dalam program tu kita akan dilengkapi dengan buku ni. Dia ada 4 bahasa. Pada saya ada 2, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil. Okey. Lupa nak share slide. Baru nak tanya. Sorry. Okey, ni buku depan. Okey. Buku ni dia bertujuan untuk memberi pengetahuan bagaimana untuk mengawal kawasan dan mengelak hutang yang berlebihan. Buku ni ada 128 halaman dan terbahagi kepada 6 bab. Okey, setiap bab dia akan bagi contoh kes, senarai semak, ada rumusan power dan penilaian diri. Penilaian diri ni kita boleh jawab soalan apa yang kita faham pada setiap bab tu. Okey, saya kembalikan pada Puan Moderator. Seterusnya saya mempersilakan Puan Zafia binti Umar dengan bukunya yang bertajuk Surat-Surat Perempuan Johor. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum rakan-rakan yang dihormati sekalian. Pertama sekali syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dapat kita bersama-sama di pagi yang indah ini. Seperti sedia maklum, program Santai Ilmu ini dah menjadi program utama fakulti kita. Dan pada hari ini ada program yang ke-16, tiba giliran saya. Harapan saya apa yang akan saya kongsikan ini boleh kita manfaatkan bersama-sama. Buku yang akan saya kongsikan hari ini ialah nampak tak? Surat-surat Perempuan Johor. Okey, sedikit tentang
latar belakang penulis surat-surat perempuan Johor. Novel selebar 212 halaman ini diterbitkan oleh Yayasan Warisan Johor. Penulisnya ialah Faizal Tehrani. Bukan Faizal Ali nama sebenar Faizal Musa atau nama penanya Faizal Tehrani merupakan salah seorang penulis Malaysia. Kini bertugas di UKM sebagai fellow penyelidik Institut Alam dan Tamadun Melayu. Bidang kajian beliau ialah mengenai minoriti Syiah di alam Melayu. Disebabkan penulis dan idea yang sering dilontarkan, beliau terkenal sebagai seorang yang bersifat kontroversi. Samad Said pernah menyifatkan beliau sebagai suara menentang yang cuba mencari kewarasan setiap peristiwa yang sedang berlaku di sekitarnya. Beliau banyak memenangi pelbagai anugerah dan hadiah sastra, antaranya Anugerah Seni Negara pada 2006. Pemenang ketiga sayembara menulis novel sejarah dan tradisi Johor. Novel-novel Faizal Tehrani ini secara dominan meletakkan wanita Muslim sebagai karakter yang berwibawa. Selain menulis novel, beliau juga menulis buku-buku akademik serta menghasilkan karya-karya adaptasi. Terdapat juga beberapa karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Faizal juga pernah menghasilkan sebuah filem bertajuk Yuka Pat yang merakam travelog aktivis hak asasi melakukan blogian di Switzerland. Yukebat ni dia sebenarnya nama tempat di Switzerland. So untuk pengenalan itu saja dulu. Saya kembalikan dulu ke moderator sebelum kita kembali kepada ulasan nanti. Silakan Puan Nuraida. Kita teruskan dengan panel ketiga iaitu Encik S. Irwan bin Muhammad dengan tajuk buku Mutiara Muda. Okey. Assalamualaikum semua. Terima kasih Puan Moderator, Puan Aida. Okey. Hari ini saya akan berkongsikan sebuah buku yang bertajuk Mutiara Bonda. Mana tadi? Itu dia. Okey, pengenalan ialah Mutiara Bonda ini punya penulis buku ialah Osman Ayub. Okey, dalam buku ni cerita dia sedikit saya ceritakanlah pasal apa yang ada dalam buku ni. Kisah seorang bonda yang membesarkan seorang anak yang degil. Lepas tu dia punya pengorbanan dia membesarkan anak dia daripada kecil sampai sekarang sehingga anak dia berjaya. Lepas tu anak dia pun ada banyak berbagai peristiwa yang membuatkan dia menjadi insaf dan berjaya. Dan lain saya akan kupaskanlah lepas ni. Saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih kerana atas pengenalan buku tersebut. Untuk sesi kedua, kita teruskan bersama dengan Puan Nur Hidayah Riman untuk membuat ulasan buku. Okay, terima kasih Puan Moderator. Untuk perkongsian pagi ini, saya memilih bab 1 iaitu pengurusan aliran tunai. Dalam bab ni terdapat 6 topik iaitu saya lupa. Dalam bab ni kita ada 6 topik lah. Apa itu pengurusan aliran tunai? Apa itu bajet? Tips berbelanja dengan bijak, memupuk nilai harta bersih, penipuan keuangan dan penilaian diri. Tapi yang bahagian penilaian diri tu saya takkan tunjuk lah sebab itu hanya soalan pada setiap bab.
Tak. Tak tegak. Tekan sini. Keluar. Tak gerak. Sekejap slide. Tengah hang. Cari. Okey. Okey. Kita tahu menguruskan wang tunai adalah penting untuk memastikan kita mempunyai kawalan penuh ke atas wang kita. Wang adalah alat pertukaran untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan. Kita perlu memahami tabiat mengurus wang sebelum kita mula berbelanja. Kita perlu buat analisis jumlah pendapatan yang diterima berbanding perbelanjaan. Konsep ini disebut pengurusan aliran tunai. Apakah itu pengurusan aliran tunai? Ia adalah proses memantau, menganalisis serta menyelaras aliran tunai peribadi. Pengurusan aliran tunai ini mempunyai dua komponen utama iaitu pendapatan iaitu aliran masuk. Ya. Aku tak lagi Aliran masuk. Pertama, aliran masuk ni terbahagi merangkumi dua aliran masuk merangkumi dua jenis pendapatan iaitu pendapatan aktif dan pasif. Pendapatan aktif ni macam kita punya hasil daripada pekerjaan ataupun hasil perniagaan. Kalau kita berhenti kerja, maksudnya pendapatan aktif ni juga terhenti. Contoh pendapatan aktif ni ialah gaji yang kita dapat setiap bulan ataupun hasil keuntungan jualan perniagaan. Pendapatan pasif pula diperolehi daripada simpanan atau pelaburan. Contohnya sewa. Kalau kita ada rumah, kita ada penyewa, itu sewa rumah tu kita punya pendapatan pasif lah. Dividen atau royalty. Komponen kedua pula ialah perbelanjaan aliran keluar. Perbelanjaan aliran kedua ni terdiri daripada 3 jenis perbelanjaan. Perbelanjaan tetap, perbelanjaan berubah-ubah dan perbelanjaan budi bicara. Perbelanjaan tetap ni dia macam keperluan hidup kita yang mempunyai jumlah bayaran yang sama tiap-tiap bulan. Contohnya macam kita punya ansuran rumah, ansuran kereta. Perbelanjaan berubah-ubah pula, dia sama konsepnya, dia macam kita punya keperluan juga tapi amount dia berubah-ubah. Macam bil air, bil elektrik, makanan. Perbelanjaan budi bicara ni dia bukan keperluan hidup kita lah. Macam dia lebih pada macam kehendak macam kita untuk guna untuk seronok. Contoh perbelanjaan budi bicara ni macam kita kadang-kadang nak makan ramai kat luar, tu tengok wayang atau main bowling dengan kawan-kawan, macam reward lah. Okey. Bila dah faham aliran tunai dan aliran masuk dan aliran keluar tunai, kita boleh mempelajari cara menggunakan penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai tu dia macam menunjukkan semua pendapatan dan perbelanjaan iaitu aliran masuk dan aliran tunai dalam tempoh masa tertentu. Contoh macam dalam sebulan, setahun, kita tengok pada kita punya tempoh yang kita tetapkan tu. Macam mana kita nak penyataan aliran tunai juga merupakan alat asas untuk menyemak tahap kesihatan kewangan dan menilai kedudukan kewangan.
macam mana kita nak semak dan nilai kewangan kita tu. Sama sekali kalau kedudukan kewangan kita, maksudnya pendapatan kita lebih daripada perbelanjaan, maksudnya kita punya kewangan tu positif. Manakala kalau wang masuk ataupun pendapatan kita tu kurang daripada perbelanjaan atau wang keluar, maksudnya pendapatan kita disebut defisit. Negatif lah. Kalau macam kita dah negatif ni, kebarangkalian untuk kita pinjam untuk menampung perbelanjaan seterusnya tinggi. Jadi macam bulan-bulan ke depan tu nanti akan berlaku defisit dan kita akan jadi berbanyak hutang lah. Jadi kewangan negatif, tak elok untuk tu. Jadi disebabkan itu kita perlu menggunakan kaedah yang berkesan untuk menguruskan aliran tunai, iaitu penyediaan bajet. Apakah itu bajet? Bajet ialah suatu pelan yang kita uruskan aliran tunai dan digunakan untuk membuat anggaran pendapatan perbelanjaan. Kita senaraikan semua aliran tunai dan aliran masuk tunai dan aliran keluar tunai tu yang dijangkakan. Macam kita beli, apa pendapatan kita, apa yang masuk, lepas tu kita senaraikan juga apa yang kita belanja keluar. Kenapa kita perlu bajet ni? Sebab pernah tak kita macam kita keluarkan duit daripada ATM, tapi pada yang sama kita tak sedar pun kat mana duit kita gunakan, kita belanjakan tu kan. Dan lagi macam sekarang ni kan, semua online shopping, kita klik, tak tahu duit dah menyusut kan. Okey. Sebab tu lah kita perlu kita perlu ada pelan untuk uruskan bajet ni. Kebaikan mempunyai bajet ni, betul kita dapat hidup mengikut kemampuan. Kemampuan maksudnya kita berbelanja ikut kita punya pendapatan lah. Kita perlu bezakan antara keperluan dengan kehendak. Contohnya, macam saya gaji 3,000, saya nak beli handphone yang merupakan keperluan pada masa kini. Patutnya saya kena beli handphone tu ikut bajet pendapatan saya. Tapi kerana kehendak saya berminat untuk beli handphone yang lebih mahal. Contohnya saya nak handphone jenama I. Sepatutnya benda ni kita boleh kawal. Kita kena asingkan mana keperluan, mana kehendak. Okey. Di samping itu juga, bila kita hidup mengikut kemampuan ni, kita mampu berbelanja dengan bijak. Macam mana, saya di sini ada tips untuk berbelanja dengan bijak. Di mana tips yang pertama adalah masa. Kita kena rancang masa untuk keluar berbelanja tu. Contoh kita nak beli barang, keperluan makanan. Kita kena guna macam terancang kita tu untuk kita beli semua barang supaya kita tak keluar berkali-kali. Macam keluar berkali-kali ni kita dah tingkatkan kos petrol. Lepas tu macam kalau kita beli sehari, kadang kita tak sempat nak survey dulu mana-mana kan. Okey, tips kedua ialah senarai. Kita senaraikan dulu apa yang barang yang kita perlukan. Jadi kita tidak membeli mengikut kehendak semasa berbelanja. Ketiga ialah buat perbandingan. Okey, buat perbandingan. Saya implementkan ketiga-tiga tips ni saya guna dalam aplikasi ni lah. Aplikasi ni dia sebenarnya membandingkan semua harga dekat
pasaraya, online shopping. Jadi kat sini kita dah boleh implementkan tips ni. Kita boleh jimat masa, kita boleh dapatkan senarai harga, senarai barangan yang kita nak dengan kita buat perbandingan. Maksudnya kita jimat masa, kita tak perlu keluar, kita buat semua online je. Okey. Kebaikan kedua membuat bajet ni ialah memupuk tabiat menabung. Di sini saya sharekan panduan memupuk tabiat menabung. Pertama ialah menabung sebelum berbelanja. Saya rasa ramai dah maklum macam menyimpan sebelum berbelanja ni, biasanya kita akan simpan 10% daripada gaji kita, sekurang-kurangnya. Supaya selebihnya tu kita boleh buat perbelanjaan lah. Kita boleh aturkan keuangan kita. Kita boleh simpan duit 10% daripada gaji. Yang kedua tu menetapkan matlamat. Matlamat ni macam katalah kita nak nak renew rotek. Kita ada tetapkan jangka masa lah. Jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Jadi kalau kita renew rotek tu kita dah simpan. Kata rotek kita 1,000. Kita dah siap saving duit 100 setiap bulan sampai tarikh berkenaan. Macam panduan ketiga ni, jadikan menabung tu satu cabaran. Macam sebelum ni kita simpan 10% kan. Lepas tu cuba kita tingkatkan lagi kita punya amount menabung tu. Mungkin jadi 11%, 12% meningkat mengikut masa. Yang ketiga ialah simpan sebahagian durian runtuh. Ini biasanya akan dapat masa kenaikan gaji, bonus kan. Cuba kita simpan macam bonus tu simpan separuh daripada bonus tu. Lepas tu ataupun yang kalau kenaikan gaji tu kan gaji kita meningkat kan. Jadi persen tu akan meningkat jugalah. Kita tingkatkan lah. Mengikut ni. Mengikut amount gaji tu lah. Okey. Kebaikan ketiga ialah menabung ni kita dapat gunakan waktu kecemasan. Kita tak tahu macam kadang-kadang kan kereta rosak, tiba tak sihat, kena warded ke kan. Bilik air bocor, macam benda-benda yang emergency. Rasa memang bagus buat kalau kita menabung ni. Yang keempat ialah kebaikan tu kita dapat menambah nilai harta bersih. Macam mana kita nak mengira nilai harta bersih ni? Caranya ialah aset tolak liability, kita akan dapat nilai harta bersih tu. Aset ni apa? Aset ni macam wang tunai, harta tanah yang kita ada, pelaburan, KWSP, barang kemas. Liability tu ialah tanggungan kita, tanggungan hutang. Macam pinjaman, cukai, hutang kawan ke, hutang family ke. Lepas tu bila kita tolakkan kedua-dua ni, kita akan dapat nilai bersih tu lah. Kalau positif, maksudnya kewangan kita tu bagus. Kalau negatif tu kita kena tingkatkan lagi lah untuk tingkatkan nilai aset kita lah. Pendapatan, kita kena tambahkan pendapatan apa semua tu lah. Okey. Bila kita dah ada lebihan harta bersih ni kan, pasti kita nak buat pelaburan tambahan untuk menambah lagi nilai harta bersih tu. Tapi kita jangan sampai terjebak dengan penipuan keuangan ni lah. Zaman sekarang kan banyak scammer mencari peluang dan ruang untuk menipu mangsa-mangsa ni. Jadi kat sini saya sharekan petunjuk skim penipuan keuangan tu. Biasanya dia orang akan tawarkan peluang yang tinggi, 5% hingga 20% sebulan. Tawaran tu macam mesti dalam jangka masa terhad dan dia macam paksa kita untuk sertai segera. Biasanya berasal dari negara dan kita pun tak dapat nak siasat dia punya pejabat, status company tu. Mereka juga akan minta kita maklumat sulit macam akaun bank. Ini banyak jadi kan, banyak penipuan memang
Yang baru-baru ni dia ada buat macam duit tu apa, dia minta TAC. Dalam akaun tu dah ada tolak, tapi cuma tak ada TAC daripada mangsa je. Macam satu lagi dia akan minta mangsa tu depositkan bayaran untuk proses apa-apa ke. Macam untuk ada ada barang sampai kat sini tapi kena bayar duit certain amount. Okey. Saya rasa setakat ni dulu. Ulasan tentang bab 1 ini. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Puan Nur Hidayah. Ulasan yang sangat berguna untuk kita praktikkan. Apakah yang tersirat di dalam surat-surat perempuan Johor? Kita bersama dengan Puan Zafiah untuk ulasan bukunya. Persilakan. Okey, surat-surat perempuan Johor. Masa pengenalan tadi saya lupa nak cakap kenapa saya pilih buku ni. Saya pilih buku ni sebab tajuk dia surat-surat perempuan Johor. Bila kita tengok surat-surat tu, of course lah kita nak tahu apa isi dalam surat-surat tu kan. So macam dia membuatkan saya nak membaca buku tu. Dan bila saya baca buku tu, sebenarnya dia adalah buku sejarah Johor. Buku sejarah Johor yang dia sebenarnya bukan buku, maaf. Dia bukan buku, sebenarnya dia novel. Lepas tu novel tapi yang ditulis berdasarkan fakta. Setiap apa yang dicakapkan dalam buku tu ada rujukan. Macam contoh dekat sini ada rujukan apa sekejap dia cakap lah macam rujukan buku tu macam tu. Sekarang kita masuk okey, ulasan buku Slide Surat perempuan Johor ni adalah old slide sekejap. Slide dia pun tak ni sangat sebenarnya. Sorry. Sekejap surat-surat perempuan Johor adalah secara, dia tulis kat situ cerita dia secara epistolari. Dia berupa surat menyurat. Cerita dia sebuah novel cinta dua zaman, cinta antara dua bangsa yang hebat. Dua bangsa ni antara perempuan Johor dengan jejaka Turki. Cinta luhur buat bangsa dan nusa, cinta kepada sejarah, juga cinta kepada agama, cinta murni yang membawa kepada Tuhan. Sebuah cerita yang syarat dengan pengajaran lah, dengan manipulasi bahasa puitis dan arkaik. Arkaik ni dia sekejap. Dia sebenarnya bahasa yang ketinggalan zaman. Bahasa yang macam kita dah tak gunakan sangat lah. Lepas tu watak-watak yang mengesankan jiwa. Lepas tu wakah dan surat Ungku Hamidah. Ungku Hamidah ni orang yang keturunan raja yang masa zaman-zaman Sultan Abu Bakar, Sultan Ibrahim, macam tahun-tahun 1800-an macam tu lah. So dia combine-kan antara watak Ungku Hamidah ni dengan Ungku Nur. Macam Ungku Nur ni ceritakan balik apa yang berlaku pada Ungku Hamidah tu. Dalam surat-surat dia dikombainkan surat lama dengan surat baru. Sekejap saya baca je lah kat sini. Tak maaf Cerita ni penuh dengan maklumat tentang sejarah tanah air sebenarnya. Yang telah menggugah tanggapan terhadap sejarah Johor. Dia menceritakan tentang pemerintahan Sultan Johor yang mempertahankan Islam sebagai tonggak pemerintahan.
buku ni juga menceritakan bagaimana Sultan Abu Bakar dan Sultan Ibrahim mengambil sikap berbaik-baik dengan British dengan usaha pemodenan negeri. So dalam buku ni sebenarnya dia ada cerita cinta, ada sejarah Johor, dan saya sebenarnya nak kongsikan cuma macam dia punya ayat-ayat klasik je lah. Yang selebihnya tu macam cerita-cerita biasa je. Buku ni juga mengubah tanggapan yang macam mana tadi, yang mengubah semakan dengan budi British. Lepas tu kerajaan Johor digambarkan sebagai berpegang teguh dengan Islam, malah pernah membuat hubungan diplomatik dengan kerajaan Turki. Sultan Johor pernah berhasrat melaksanakan undang-undang Islam dengan terwujudnya majalah Ahkam Johor. Majalah Ahkam Johor ni penulis dia PM Dr. Abdul Jalil Burhan. Dia pernah masa tahun 2002 dia pernah dekat Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, dan buku majalah Ahkam Johor ni terbitan UPM, dan insyaAllah nanti satu hari saya baca jugalah majalah Ahkam Johor ni. Dalam cerita ni okey, tak, memang dia belum masuk slide lain. Wanita dalam novel ni pula diangkat sebagai pejuang agama, masyarakat dan negara. Wanita Melayu pernah menjadi diplomat perhubungan dua bangsa yang berjauhan. So sebenarnya saya tak nak cerita banyak-banyak sangat sebab apa yang saya nak kongsikan dalam buku ni cuma bahasa-bahasa klasik dia tu je lah yang macam contoh ni tadi dalam buku tu dia mengandung 14 surat dan 10 warkah. So saya tak boleh lah nak baca semua 14 surat dan 10 warkah tu kan, nanti tak cukup pula masa kan. So saya ambil sedikit petikan daripada warkah 1, bahasa yang digunakan. Bahawasanya inilah Al-Warkah Al-Mardiyah, yakni warkah yang mudah-mudahan mendapat keredaan yang dihiaskan dengan salam dan tahiyah, yakni segala kehormatan kepada hadrat yang mulia dan janab, yakni yang terhormat tanda tuanku. Tapi sebenarnya kalau kita baca yang warna merah ni tak ada tau, sebenarnya dia terus je ayat-ayat klasik dia. Maka adalah adinda Ungku Hamidah mempersembahkan warkah tak sebegini rupa guna menjunjung hadrat kekanda yang mulia. Tak dapat tidak kita menyatakan peri dan hal kita sepekan dua. Kita sibuk, kita sama seperti hilang sungguh debar di dada, kanda tuanku jua. Rasanya kalau sekarang ni kita dah tak guna dah perkataan-perkataan macam tu kan. Dalam WhatsApp pun kita cakap, babe, macam tu kan. Suka benar hati saya. Terngiang-ngiang rasa bunyinya. Tembakan meriam apakala terbitnya matahari. Tidak sabar menunggu nasi tabak. Iaitu nasi. Itulah. Dia kata tabak tu nasi dalam talam. Tidak sabar mau melihat kanda tuanku berkain berbaju cantik. Cantik belaka. Bergelang tangan dan berkeroncong kaki. Boleh ikut sama tolong mengenakan dukuh, pending, pendik dan sunting. Jadi dalam ulasan ni saya cuma nak share lah macam ayat-ayat klasik dia tu. Macam ni, doko, ni keroncong kaki, sunting. Sunting ni masa Hilda kahwin dia pakai sunting ni. Selama ni saya tak tahu pun apa nama-nama alat-alat ni. Bila saya baca buku ni baru saya tahu, oh rupanya benda ni nama dia gandik, sunting, pending. Dan sebenarnya banyak lagi dalam buku tu yang bahasa-bahasa yang kita tak gunakan pun sekarang. Lepas tu dalam buku tu dia ada cakap perempuan itu terkandung dalam 6 huruf pengertiannya. Dia cakap 6 huruf terkandung dalam 6 huruf pengertian ni, penulis merujuk kepada perempuan Melayu menurut tarikh naskah Melayu Riau Johor. Dalam Jurnal Warisan Johor jilid 2 Yayasan Warisan Johor. So kalau kita buka ni, kalau kita cari jurnal ni, so macam kita akan nampak lah lagi detail lah dia punya kandungan dalam 6 huruf pengertian, apa dia, faramim,
fa, waw, nun ni yang bermaksud perempuan. Dia bagi tahu dalam buku tu, fa tu fasih memuji Allah dan Rasul, memuji kebaikan suami dan orang yang berbudi kepadanya. Mewakili huruf ra pula ramah. Ramah untuk bertemu jalan Allah, ramah mendapatkan petunjuk Rasulullah, serta ramah mendapat kasih suami. Huruf mim pula malu kepada Allah dan kepada Rasul. Setelah ada segan, ada silu, maka tentu juga pandai kita memelihara malu suami dan malu lain di tempat yang patut kita merasa malu. Mewakili huruf fa yang kedua, percaya. Perempuan harus penuh percaya, tidak mengkhianati, tidak kenal ingkar, tidak bercakap dusta. Huruf waw, wangi kerana haruman bidadari syurga itu perempuan yang mewarisi. Sebab kita memang selalu bayangkan bidadari itu memang perempuan je, tak ada pun yang orang kata bidadari itu laki-laki. So wangi itu menyejukkan hati dan mendamaikan suami. Mewakili huruf nun, nun membawa erti besar iaitu andalan. Andalan ni andalan ni orang yang dipercayai, orang kepercayaan terjamin. So macam kalau mewakili huruf nun tu perempuan tu memang kepercayaan suami. So seperti permata berharga, perempuan itu memelihara dan mengenal ia baik, jahat, dosa dan pahala hingga dapat menjadi andalan dirinya. Sebenarnya kalau saya nak kongsikan banyak sangat mesej-mesej yang ada dalam novel tu, selain daripada pantun-pantun dia, syair dia, memang banyak sangat. So memang kita dah tak gunakan lah untuk sehari-harian kita. So kat sini saya kongsikan sikit pantun dia. Terang di langit cahaya bulan, ilasnya terpantul di gigi air. Firman Tuhan sentiasa dahulukan, sabda Nabi takkan dipinggir. Sebab dalam novel ni dia menceritakan cerita perempuan dengan adab dia, dengan agama dia. Lepas tu kadang-kadang tu dia keluar pantun macam ni. Lepas tu yang siap berlayar ke negeri Thailand, merantau jauh mencari harta. Sejarah bangsa dilupa jangan jadi pedoman di hari mulia. Itu ialah masa surat dia bagi nasihat kepada Kak Long dia. Dia macam setiap bab-bab, setiap surat tu memang adalah pantun-pantun dia. Surat dia kepada ayah dia, surat kepada abang dia, surat kepada kakak dia. Ada juga surat kepada kekasih hati dia. Molek terukir di labu sayung, bisi air menjadi sejuk. Kita rindu tak tertanggung, bagai tak sanggup menunggu esok. Ini masa surat dia bagi dekat jejaka Turki itulah. So dia letakkan pantun tu. Terang kamar dinyala pelita, pelita datang dari Thailand. Andai Tuhan kasihkan kita walau sekejap dilupa jangan. Menjalar semut di atas titi, hendak bersarang seberang sana. Senyum manis 1000 seri, hilang segala gundah gulana. Luka jari tertusuk sembilu, mencabut paku dari papan. Berat sungguh dugaan berindu, bagai nyawa bercerai badan. So memang banyak sebenarnya dalam buku tu pasal pantun. Sedikit syair yang ada dalam buku tu yang ditulis oleh penulis. Telah bercahaya negeri Johor, cahaya sampai ke langit, serinya merata bumi. Termasyurlah negeri Johor, negeri besar bukan kepalang, rakyatnya banyak terbilang. Ladang luas padi menjadi, dagang datang salih berganti. Salin bersalin. Penuh sesak negeri besar, orang berdagang siang dan malam, orang ramai bersukaria, telah hidup pikuk negeri besar itu. Tanda rakyatnya hidup senang, tanda raja bijak dan adil. Sebelum kita masuk ke pengajaran, saya rasa saya boleh pulangkan semula kepada moderator. Sebab itu saja ulasan yang boleh saya ulas. Okay. Terima kasih Kak Zahira atas ulasan buku. Seterusnya kita bersama dengan Cik S. Irwan bersama dengan Mutiara Bonda. Kita silakan. Okay, terima kasih Puan Moderator.
Apa ada 15 minit lagi. Sekejap Mana pula share ni? Kenapa keluar Rin? Salah pula. Salah share slide pula. Sekejap Mana webback aku dah hilang? Okey, salah. Okey, sorry. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus pergi ke sinopsis cerita Mutiara Bonda. Cerita dia ialah kisah Muhammad Aras, iaitu adik dia ialah watak utama dalam Mutiara Bonda ni. Dia dibelai dengan limpahan kasih sayang, diasuh untuk menjadi seorang yang berbudi dan beriman. Namun, dugaan selalu bertandang mencabar kesabaran bonda dalam mengasuh anak lelaki tunggalnya. Daripada malas ke sekolah, anaknya tidak mahu bersekolah. Namun berkat doa dan tawakal bonda, Muhammad Aras seperti dilahirkan semula setelah terlibat dalam kemalangan dan bernasib baik kerana tidak ditangkap polis. Akhirnya, anaknya berjaya juga masuk ke Universiti hasil doa dan impian bonda untuk melihat anda menjadi seorang ustaz tercapai. Kita teruskan dengan tema cerita. Tema cerita ialah tentang kegigihan dan kesabaran seorang ibu mendidik anaknya hingga berjaya. Buktinya dalam cerita ini, bonda atau ibu telah berjaya mendidik anaknya sehingga berjaya melanjutkan pelajaran di Jordan. Kita semua pun ingin anak-anak kita berjaya. Jadi, kita teruskan dengan persoalan dalam cerita ni. Okey, dalam cerita ni, ada kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Lepas tu, kepentingan ilmu, pengetahuan dalam kehidupan. Kita pun semua tahu, kita pun kadang hantar anak kita pergi tuition. Untuk anak kita berjaya kan, kita bantu anak-anak kita. Lepas tu, macam keciciran pelajar di luar bandar tu, macam dulu saya pun duduk kampung. Kita orang pun tak ada internet, tak ada apa semua. Tapi sekarang semua dah ada lah. Okey, masalah sosial dalam kalangan remaja pula macam biasalah. Zaman-zaman dulu kita pun pernah nampak orang merokok masa sekolah. Terjebak dalam perdagangan ganja. Dan lagi satu tekanan hidup. Dalam cerita ni, Muhammad Aras ni, bapak dia dituduh terlibat dalam kes dadah. Jadi, dia tertekan. Sebab itulah dia macam malas sekolah. Mungkin dia ejek oleh kawan-kawan dia kan. Okey, kita teruskan dengan plot cerita dah. Bagi memudahkan kita faham. Cerita ni sebenarnya kira flashback lah. Bonda dia menerima surat pada anak dia yang telah berjaya. Lepas tu dia ingat balik kembali umur anak dia 10 hingga 12. Dia sangat nakal dan degil. Lepas tu, dalam cerita ni, dia gambarkan kenakalan dan kedegilan Muhammad Aras tu sehingga anak dia nak berhenti sekolah ketika darjah 6. Namun, bonda ni tetap sabar melayani kerana dia. Macam kita lah, anak-anak kita kadang minta itu, minta ini, McDonald lah, nak apalah. Kadang tak nak sekolah lah. Kita melayan je kan dengan baik. Okey, puncak dalam cerita ni, Muhammad Aras atau adik dia telah terlibat dalam kemalangan. Tiba-tiba terlibat dalam kemalangan. Lepas tu, kawan-kawan dia yang sama-sama isap rokok tu ditangkap. Jadi dia insaf. Di situlah dia insaf dan pasal untuk menyambung pelajaran semula. Akhirnya, okey, dalam cerita ni juga ada nilai-nilai murni. Nilai bertanggungjawab, nilai kegigihan, nilai ketabahan, nilai kasih sayang, nilai kesabaran. Kesabaran tu penting lah untuk kita. Sebab kalau kita pun kadang tak sabar nak ayah dan anak-anak kita, nanti jadi lain pula kan. Dan lain sekali nilai keinsafan tu penting lah kita semakan kepada anak-anak kita. Okey. Untuk lebih lanjut kita serahkan pada moderator. Alhamdulillah, selesai ulasan buku-buku dari ketiga-tiga panel.
Kini sudah sampai ke sesi terakhir di mana sesi ini setiap panel diminta untuk merumuskan buku-buku yang dibaca. Silakan Puan Nur Hidayah. Okay, terima kasih Puan Moderator. Di akhir setiap bab, dia akan ada senarai temakan dan juga rumusan di dalam buku ini. Jadi, senarai temakan yang kita perlu buat untuk bab 1 ini, pengaliran aliran tunai ini ialah sediakan penyata aliran tunai bulanan anda yang menunjukkan semua aliran masuk tunai dan aliran keluar tunai. Maksudnya kita tahulah macam mana nak apa yang pendapatan yang kita dapat dengan perbelanjaan setiap kebarangan keperluan dan kita asingkan keperluan tu dengan kemahuan. Okay, yang kedua, sediakan bajet untuk bajet anda sambil menyimpan sekurang-kurangnya yang besar daripada pendapatan anda sebagai tabungan. Ini penting untuk kita semua untuk amalkan simpan 10% pendapatan kita ni. Kita dapat tampung bila ada kecemasan dan ada benda yang tak dijangka. Okey. Nah, semakan yang seterusnya ialah sediakan penyata nilai untuk mengetahui kedudukan kewangan semasa anda. Ini kita nilaikanlah kita punya harta, aset tu dengan kita punya hutang, tanggungan, hutang liability tu. Okey, rumusan yang diberi oleh buku ni, penyataan yang tunai menunjukkan dari mana wang anda datang dan ke mana wang itu pergi bagi suatu tempoh tertentu. Bajet adalah alat mudah untuk membantu anda menguruskan aliran tunai dengan lebih berkesan. Mendirikan bajet adalah amalan yang baik untuk memastikan anda hidup mengikut kemampuan. Bukan berbelanja mengikut kehendak. Kita berbelanja mengikut keperluan. Tabungan, ni yang kita kata tadi, tabungan penting untuk membantu anda di saat kecemasan. Penyata nilai harta memberi gambaran kedudukan kawan anda pada masa dan berfungsi sebagai alat yang menjejak kemajuan anda. Jadi kita dapat tahulah kita punya kewangan ini semakin meningkat ke tak. Okey, jadi saya dapat rumuskan buku ni, dia mudah untuk dibaca. Sebab dia bagi tumpuan pada cara-cara menguruskan aliran tunai, asal meminjam, cara penggunaan penggunaan kad kredit secara bijak dan pertimbangan penting apabila kita hendak membeli kereta dan rumah. Jadi seperti saya cakap tadi, buku ni ada juga dalam 4 versi, dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin dan juga Tamil. Okey, selain dia sangkut. Okey. Selain daripada program face to face, AKPK juga ada program online learning portal. Power Online Learning Portal. Ya, ini adalah websitenya. Kita boleh pergi tengoklah. Program ni telah dilancarkan pada 30 November. Dah lama. Website ni sangat interaktif. Saya tengok pun menarik. Saya sharekan. Ini websitenya. Kat sini kita tengok kita boleh register. Dia ada modul free. Dia interaktif. Sangat menarik color dia. Memang menarik minat lah. Ada event. Anda boleh ni lah. Boleh go through page ni. Kalau kita dah dapat, kita dah mengikuti program online ni, kita akan diberi sijil. Sama macam APSA. Lebih kurang macam itulah. Okey.
Rakan-rakan boleh lah pergi tengok page ni. Ni dia punya URL. Saya rasa senang untuk kita ikuti kelas dia. Sebelum saya akhiri sesi ini, saya nak promote sikit lah MyLine ni. MyLine ni bekerjasama dengan HRD. Kita ada buat program untuk peningkatan bahasa Inggeris. Jadi setiap bulan kita ada sediakan 5 kuis, 1 forum. Senang je. Bila buat ni, setiap bulan kita buat, pada bulan semasa kita akan dianugerahkan 1 CPD. Jadi kalau kita buat setiap bulan pada bulan semasa, contohnya bulan ni, sebelum akhir bulan ni kita buat sebelum atau pada 31 Julai, kita akan dapat markah CPD lah, 1. Jadi kalau kita buat setiap bulan, kita akan dapat 12 markah CPD. Itulah kita sama-sama support program fakulti kita ni. Okey, sekian saja dari saya. Saya kembalikan kepada Puan Moderator. Terima kasih Puan Hidayah. Saya serahkan pada Puan Zafiah untuk membuat rumusan. Rumusan saya pun tak panjang sangat. Ada yang request benda ni syair tapi saya baca macam pantun. Jadi minta maaf lah terlepas pandang pula kat situ. Pengajaran dalam surat-surat perempuan Johor ni, apapun perkara yang dibuat berlandaskan agama, kita akan menemui kebahagiaan, cinta manusia dan cinta Allah. Buku ini mengangkat martabat perempuan sebagai tunjang utama dan membuktikan perempuan juga kuat dan tega mampu mengurus hal ehwal negeri, mengurus cinta dan hubungan diplomatik dua negara dengan jayanya. Buku ini merupakan fakta sejarah, terutama sejarah Johor. Membaca buku ini membuat sejarah kelihatan mudah dihadam apabila dijadikan dalam bentuk cerita. Dari segi perspektifnya merupakan dokumen sejarah Johor. Sejarah bukan sesuatu yang beku tetapi bahkan seperti tenaga yang dinamik, boleh dijana dan dikitar semula untuk kebaikan generasi mendatang. Dua perempuan Johor yang berbeza zaman tetapi nyata satu pegangan. Surat-surat ini bukan saja untuk perempuan-perempuan generasi Johor. Ia ditujukan untuk semua, untuk generasi yang bakal memimpin maupun sedang memimpin. Curah segayung rasa tak basah, sesuap nasi rasa tak makan. Ada bertemu, ada berpisah, kedai kita di depan Tuhan. Sekian ulasan saya untuk hari ini. Sekian, Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita jumpa lagi di lain siri. Saya kembalikan kepada Cik Puan Moderator yang cantik manis, Puan Nur Aida. Dijemput panel terakhir kita, Cik S. Irwan. Terima kasih Puan Moderator. Terima kasih Puan Moderator yang comel Okey, tanya kepada kawan-kawan kita yang berdua tu dah settle ni. Akhir sekali kesimpulan atau pengajaran yang kita dapat dalam Mutiara Bonda ni, biasalah kita dalam mendidik anak-anak ni kita kena gigih lah. Kalau anak kita ada masalah tu, kita didiklah dengan baik-baik sehingga dia boleh berjaya. Lepas tu, tanggungjawab tu penting lah. Dalam cerita ni walaupun bonda tu ibu tunggal, tapi dia tetap berjaya macam kita ni yang ada yang cukup. Jadi kita lebih bertanggungjawab mendidik dan memberikan kasih sayang lebih kepada anak-anak kita. Okey, lagi satu, pada anak-anak mereka, anak-anak yang pernah keciciran dalam pelajaran, kita jangan biarkanlah.
kita boleh tolong dia dengan menghantar kelas tambahan, tuition ataupun kelas swasta untuk diorang belajar balik. Lepas tu dalam cerita ni juga kasih sayang tu memang penting dalam keluarga. Kalau tanpa kasih sayang anak-anak kita dibesarkan, diorang boleh memberontak. Okey, sifat sabar dalam menghadapi segala karena macam anak-anak kita ni kadang nak minta kasut, jenama lah, minta jam lah, sekarang nak minta handphone lagi kan. Nak minta handphone bukan calang-calang, nak iPhone, smartphone, phone lah semua kan. Jadi kita kena sabarlah. Okey, akhir sekali kita adalah tabah menghadapi dugaan. Kadang-kadang tengah naik sekolah tu kereta pula rosak kan. Tayar pancit lah, apalah. Jadi kita kena tabahlah dalam dugaan. Dalam cerita ni, bonda tu dia tabah. Walaupun suami dia tuduh menghindar dadah, dia tetap tabah untuk membesarkan anaknya. Akhir sekali saya ingatkan pada semua dan diri saya juga, kita hendaklah sentiasa sabar dan gigih untuk mendidik anak-anak. Okey, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Irwan. Alhamdulillah selesai sudah ketiga sesi hari ini. Ucapan terima kasih atas sesi perkongsian oleh semua ahli panel. Semoga kita semua mendapat manfaat di atas perkongsian tersebut. Dengan ini saya ingin memberi ruang kepada rakan-rakan untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita. Nak tanya soalan. Oh, jangan. Tanya soalan pula. Tak ada Okey, kita sudah berada di penghujung. Tugas saya sebagai moderator pun sudah selesai. Terima kasih kepada Cik Khairul Azmi bin Ishak selaku pelaksana program, panel-panel jemputan, AJK yang terlibat serta kepada semua yang menonton program pada hari ini. Sekiranya ada tersalah tutur kata sepanjang saya mengendalikan program ini, saya ingin memohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang itu datangnya dari saya. Dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik Kak Ida. Tahniah. Tahniah semua Mereka. Kak Melissa. Tahniah. Aida. Baru nak beli Contoh ya, Prof. pantun. Jual beli pantun. Pantun. Tutup. Tu lah. Selamat. Alhamdulillah. Yang penting keadilan tu.